Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. Kerajaan negeri menghargai dedikasi dan pengorbanan petugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 di Sabah. Kerajaan negeri menghargai dedikasi, kerja keras dan pengorbanan petugas barisan hadapan di semua peringkat dalam memerangi wabak COVID-19 di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pihak berkuasa kesihatan persekutuan di bawah kepimpinan Ketua Pengarah yang berkebolehan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah telah melakukan yang terbaik untuk memerangi wabak di Sabah dan negara ini. Katanya, beliau gembira melihat kes COVID-19 di Sabah mulai stabil berikutan penurunan kes seperti yang diumumkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham semalam dan sudah ada daerah di Sabah telah berubah menjadi zon hijau. Haji G berkata demikian setelah menerima ventilator, mesin sinar X bergerak, pelitup muka dan sumbangan kewangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri COVID-19 untuk membantu memerangi wabak COVID-19 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS di Kota Kinabalu siang tadi. Katanya, kerjasama dari semua diperlukan untuk memerangi COVID-19 dengan berkesan. Dalam pada itu, Haji G turut merakamkan terima kasih kepada penyumbang iaitu kumpulan Hapseng melalui Yayasan Lau Gekpoh, Petronas melalui Yayasan Petronas dan Simen Industries Sabah. Dalam majlis itu, pengarah kumpulan Hapseng, Datuk Simon Shim, menyampaikan sumbangan dana sebanyak 2 juta ringgit melalui Yayasan Lau Gekpoh untuk pembelian 3 mesin X-ray mudah alih dan berteknologi tinggi dan 11 unit ventilator bergerak untuk digunakan di seluruh Sabah. Petronas yang diwakili Ketua Petronas Sabah dan Labuan, Rokiah Sulaiman pula menyerahkan 1 juta pelitup muka kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah. Pengerusi Simen Industri Sabah, Datuk Japlin Hakim, menyampaikan cek replika berjumlah RM100,000. Turut hadir adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Jurucakap COVID-19 Negeri Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Safar Untung dan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali menunjukkan peningkatan hari ini. Setelah 4 hari menunjukkan penurunan bilangan kes positif yang dilaporkan di Sabah hari ini kembali meningkat. 556 kes positif baru dilaporkan hari ini. 1 kes kematian dan 2 kluster baru, kluster Bonggaya dan kluster Jambatan B, kedua-duanya di Sandakan, turut dilaporkan di Sabah hari ini. Di negeri Sabah, 556 kes telah dilaporkan. 188 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 51 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bonggaya dan kluster Jambatan B. 233 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 135 kes daripada lain-lain saringan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, kes kematian itu dilaporkan di Hospital Tuaran, iaitu seorang lelaki berusia 70 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. 2 kluster baru di Sabah ialah kluster Bonggaya dan kluster Jambatan B, kedua-duanya di Sandakan. Terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Bonggaya. Kluster baru ini melibatkan daerah Sandakan di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 28,154 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan komuniti pada 27 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 45 lagi kes positif COVID-19.
Kesemua kes ini telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Dewan Kompleks Sukan Sibugah Sandakan. Sehingga 13 November 2020, sejumlah 243 individu telah pun disaring. 46 kes dikesan positif termasuk 33 kes baru pada hari ini dan 123 individu dikesan negatif dan 74 individu masih menunggu keputusan. 447 pesakit telah sembuh di Sabah hari ini. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, situasi di Sabah kini stabil. Seterusnya di negeri Sabah, kes harian COVID-19 adalah dalam komuniti masih dikesan dan saringan dan ujian masih diperkirakan. Walau bagaimanapun kita dapati kes lebih stabil sekarang ini di negeri Sabah dan juga seperti di negeri Sarawak dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah Persekutuan Labuan sejak 17 Oktober lalu dilanjutkan sehingga 6 Disember ini. Sehingga 12 November 2020, masih terdapat pertambahan 35 kes baharu yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan adalah sebanyak 1,135 kes. Di atas nasihat dan penilaian risiko yang telah dijalankan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD wilayah Persekutuan bermula daripada 14 November 2020 sehingga 6 Disember 2020. Bukan PKPD. PKPB bersyarat. PKPB ini perlu dilaksanakan bagi mengekang penularan dan memberikan ruang kepada petugas kesihatan untuk melaksanakan active case detection di kawasan-kawasan bersasar yang telah dikenal pasti sebagai berisiko tinggi. Kita ikuti laporan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, daerah Sandakan mencatatkan kes tertinggi iaitu 223 kes positif baru COVID-19 hari ini. Sandakan juga mencatatkan 2 kluster baru COVID-19 hari ini iaitu kluster Bonggaya dengan 46 kes positif dan kluster Jambatan B dengan 30 kes. Daripada 556 kes positif di Sabah hari ini, 35.79% atau 199 kes di Tawau, Kota Kinabalu, Tuaran dan Sandakan berpunca daripada saringan kontak rapat. Selebihnya, 357 kes dari lain-lain kategori. Daerah Sandakan merekodkan kes tertinggi sebanyak 223 kes. Daripada jumlah ini, 87 kes adalah daripada saringan kontak rapat, manakala 33 kes daripada kluster Bonggaya, 31 kes kluster Keramunting, 18 kes kluster Jambatan 2, 17 kes kluster Mesra, 16 kes kluster Samudra dan 3 kes adalah daripada kluster Penjara. 2 kes daripada kluster Tinusa dan 1 kes saringan komuniti, 6 daripada saringan bergejala, 1 kes sign off dan 8 kes daripada saringan sebelum bekerja. 11 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes baru hari ini dan tiada pertambahan daerah zon merah. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 22,323 kes dengan 2,472 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Kadar penggunaan katil adalah 37.9%. Masidi turut menjelaskan mengenai prosedur operasi standard SOP bagi penyampaian sumbangan daripada pelbagai pihak kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri. Mereka yang mahu menyumbang hanya perlu menghubungi Pegawai Kebajikan Daerah.
Namun penyumbang dari luar Sabah wajib mendapatkan kebenaran masuk ke Sabah. SOP ini bukan bertujuan menyukarkan prosedur penyampaian sumbangan, tetapi untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19. Mesyuarat yang berlangsung pada hari ini, yaitu GPBN, memutuskan semua NGO, syarikat swasta, pemimpin masyarakat, orang persendirian yang ingin membuat sumbangan untuk terus berhubung dengan pegawai kebajikan di daerah di mana sumbangan itu hendak disampaikan. Kalau kita lihat semalam ada sedikit keperluan untuk menghubungi timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, dan kita memikirkan bahawa keperluan ini tidaklah diperlukan bagi memudahkan penyampaian bantuan oleh orang-orang perserangan dan juga NGO, dan sekarang mereka hanya perlu untuk menghubungi pegawai kebajikan daerah di tempat di mana mereka berhasrat untuk menghantar bantuan tersebut. Walau bagaimanapun, penyumbang daripada luar negeri Sabah wajib mendapatkan kelulusan khas masuk ke negeri Sabah sebelum dapat masuk ke negeri ini untuk tujuan yang sama. Saudara sekalian, saya ingin memberi makluman bahawa niat kita untuk memperkenalkan SOP yang terdahulu dan juga sekarang ini bukan bertujuan untuk menyukarkan penyampaian dan sumbangan daripada pemimpin-pemimpin ataupun pemimpin masyarakat, daripada NGO atau orang-orang perseorangan, tapi lebih kepada untuk memastikan bahawa kesihatan mereka yang datang untuk menyampaikan sentiasa tidak dikompromi. Saya diingatkan bahawa ada tempat-tempat di mana penyampaian bantuan ini dibuat adalah tempat-tempat yang pada fikiran kita masih merupakan tempat yang berisiko tinggi dari segi infection atau infeksi ataupun penularan COVID ini. Jadi kita perkenalkan SOP tersebut untuk memastikan bahawa para penderma ini tidak terdedah kepada risiko jangkitan kuman tersebut. Urusan nikah, cerai dan rujuk juga kini boleh dilakukan 3 kali seminggu bermula 10 November di sepanjang PKPB dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah atau JAHIN membenarkan urusan nikah, cerai dan rujuk 3 hari seminggu di semua pejabatnya berkuat kuasa pada 10 November bulan ini hinggalah 12 Disember pada tahun ini, atau sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dengan mematuhi prosedur operasi standar SOP yang telah ditetapkan. SOP bagi aktiviti sukan dan rekreasi yang dibenarkan, iaitu tidak bersentuhan secara fizikal juga telah dikeluarkan. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah atau GPBN hari ini memutuskan hanya aktiviti sukan yang tidak bersentuhan fizikal, non-contact sport, sahaja dibenarkan secara individu atau kumpulan tidak melebihi 10 orang pada satu masa. Butiran jenis sukan dan SOP yang perlu dipatuhi ada terdapat dalam SOP yang telah pun kita siarkan. SOP bagi pembukaan semula taska yang berdaftar juga telah ditetapkan. GPBN juga membenarkan pembukaan semula operasi taska yang berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Am Sabah atau Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia di Negeri Sabah. Tata cara operasi taska juga
kita telah sediakan SOP dan kepada mereka yang terlibat bolehlah merujuk kepada SOP yang telah pun disiarkan. Setakat ini, 164,591 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas SOP PKPB adalah 97.63%, dengan Kinabatangan, Sipitang dan Kota Kinabalu mencatat kadar pematuhan tertinggi di Sabah, iaitu 99%. Manakala sempurna, Kota Belud dan Ranau mencatat kadar pematuhan 96% ke bawah. Dalam hal ini, 3 daerah mencatatkan kadar pematuhan yang tinggi, iaitu Kinabatangan 99%, Sipitang 99%, dan Kota Kinabalu 99%. Tahniah kepada 3 daerah ini, dan kita harapkan ini akan diteruskan untuk dan dikekalkan bagi memastikan walaupun kita telah melonggarkan sedikit sebanyak SOP bagi aktiviti ekonomi tertentu, tapi rakyat perlu terus mematuhi segala SOP yang telah pun dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan. 3 daerah yang mencatatkan kadar pematuhan yang terendah ialah Sempurna 95%, Kota Belud 96%, Ranau 96%. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 atau R0 di Sabah adalah 1.03. Kadar keboleh jangkitan atau R0 untuk Malaysia secara keseluruhan sehingga 11 November adalah kurang daripada 1, ya. 1.0. Nilai R0 di Sabah sehingga 9 November pula adalah 1.03. Ini bermaksud seorang kes positif boleh menjangkiti seorang lagi individu lain atau kontak rapat. Kajian semula arahan kehadiran ke pejabat bagi sektor awam dan swasta juga akan dipertimbangkan mengikut situasi semasa wabak COVID-19 di Sabah. Secara amnya, kaki tangan kerajaan yang menguruskan perkhidmatan yang perlu masih bekerja semasa PKPB ini dilaksanakan. Ya. Dan ini termasuklah di PBT. Ya. Dan harus diingatkan juga bahawa urusan rasmi oleh awam termasuk para peniaga masih boleh dilaksanakan secara talian sama ada melalui telefon dan email kepada dengan PBT, ya. Jadi berbagai cara kita boleh mengurus urusan kita, tapi seperti mana yang saya nyatakan awal-awal tadi, essential services have remained in operations. Dan kalau ada apa-apa masalah yang orang awam yang mendapati ada perkhidmatan yang sukar diperolehi, bolehlah melaporkan kepada kementerian kami kalau ia melibatkan PBT. Ya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kerajaan negeri sentiasa memantau situasi semasa pandemik 19 di negeri ini dan akan mempertimbangkan untuk mengkaji semula arahan kehadiran di pejabat tertakluk kepada keadaan semasa COVID dengan mengambil kira nasihat dan pandangan dari pelbagai pihak. Masidi yang juga timbalan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM Sabah berkata, setakat ini belum ada keputusan dibuat mengenai calon dari parti itu dalam pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi. To be honest, none that I know. I'm the PPBM Deputy Chairman of Sabah, and Sabah we have not made any decisions. If there is, I'll be one of the first one to know. That I can tell you. Yeah.
Hospital Medan Tawau yang dikendalikan Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka melanjutkan operasi sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan lagi bagi menyokong Hospital Tawau menangani COVID-19. Panglima Division Kelima Infanteri Malaysia, Major General Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan berkata, perkara itu berdasarkan tren semasa peningkatan wabak itu di Sabah dan khususnya di daerah Tawau. Mengikut perancangan awal, Hospital Medan ini dijadualkan beroperasi selama 3 bulan. Namun berdasarkan tren semasa, ia bakal dilanjutkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena lawatannya ke Hospital Medan Tawau Rabu lalu. Beliau berkata tahap kepenggunaan hospital itu mencapai 45% sejak dibuka pada 20 Oktober lalu dan telah merawat lebih 466 pesakit bukan COVID-19. Hospital itu membantu meringankan bebanan kerja sebanyak 25% daripada kapasiti di Hospital Tawau bagi keperluan pesakit bukan COVID-19. SESB akan distruktur semula untuk menambah baik bekalan elektrik di Sabah. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB akan distruktur semula secara besar-besaran bagi memastikannya mampu berdaya saing dan memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat negeri ini. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata SESB telah menggariskan 5 bidang keberhasilan utama KRA bagi tujuan transformasi tersebut. Ia meliputi fokus terhadap kawal selia berasaskan insentif bermula pada Januari depan, jaminan bekalan, meningkatkan kepuasan pelanggan, peningkatan aliran tunai serta transformasi organisasi. Bung Mokhtar berkata SESB mengalami kerugian demi kerugian selain bekalan elektrik terputus dan tidak mencukupi. Oleh itu, cadangan penstrukturan semula SESB telah dibincangkan kerajaan negeri dengan kementerian di peringkat persekutuan dan ini dipersetujui. Apabila SESB dapat bangkit semula, barulah pemilikannya diambil alih dan diharapkan semua proses ini dapat diselesaikan dalam tempoh 5 hingga 6 tahun. Bung berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Bagi menyelesaikan masalah bekalan elektrik di pantai timur Sabah, satu projek penjana tenaga bebas IPP baru dengan kapasiti 1000 megawatt berkuasa gas akan dilaksanakan di kawasan tersebut, jelas beliau. IPP itu melibatkan kos kira-kira 1 bilion ringgit. Trek jogging Tamparuli kini dilengkapi lampu limpah solar. Masyarakat di kawasan Tamparuli kini boleh beriadah pada waktu malam apabila kawasan trek jogging yang dibina pada 2017 akhirnya mendapat kemudahan lampu limpah solar. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim berkata, fasa kedua adalah bagi menambah jumlah lampu solar di kawasan riadah itu. Fasa ketiga yang berkemungkinan dilaksanakan tahun hadapan melibatkan pembinaan stesen kecergasan di setiap 100 meter trek berkenaan bagi memberikan kemudahan tambahan kepada semua pengunjung untuk bersenam. Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli berkata demikian semasa program rekreasi riadah santai bersama pemimpin tempatan di trek jogging Tamparuli siang tadi. Menurutnya, masyarakat di seluruh Tamparuli kini berpeluang untuk beriadah pada bila-bila masa dengan adanya kemudahan berkenaan. Tujuannya supaya orang yang lambat balik dari bekerja mempunyai masa untuk senaman petang hingga malam selain bagi mereka yang ingin berjogging pada awal pagi sebelum kerja. Untuk rekod, trek jogging Tamparuli yang siap pada 2017 terletak di kawasan Tapak Tamu, Pekan Tamparuli. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, selamat malam.